شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, ahli panel yang bijaksana, Al-Fadilatul Syekh Ustaz DJ Irwan, tuan-tuan dan perempuan, para hadirin-hadirat yang saya muliakan. Dan sepatutnya kita mulakan acara ini tepat pukul 3 petang, tapi kita dah terlewat sedikit kerana mungkin ada kesesakan lalu lintas yang berlaku. Saya yang terlambat, tu pun cara kalau naik motor. Saya naik motosikal je, kalau naik kereta agak-agak ke 5 petang pun sampai pagi je. Okey, baik, para hadirin sekalian, sebelum kita mulakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belajar, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Maka ada guru saya selalu berpesan, tanda-tanda atau ciri-ciri orang itu yang bakal akan mati tak berapa lama saja lagi adalah bila salam diberi maka jawabnya macam orang nak mati. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah lama tapi semua yang ada dekat dalam ini semua lama mati, termasuk Abang DJ. Allahu Akbar. Baik, para hadirin-hadirat, bila kita masuk dalam program ataupun acara majlis ilmu ni, para hadirin sekalian, memang saya lalui banyaklah Abang DJ sebelum kita mulakan acara ini. Kita sembang-sembang santai ni, tapi saya nak kongsi pertama-tamanya selepas orang kata berlakunya proses penghijrahan saya ni, maka saya banyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan antara guru-guru saya yang selalu pesan, majlis ilmu ni sebenarnya kehadiran yang bakal dihadiri oleh manusia itu tidak ramai. Sebab manusia itu merasakan bahawa mereka itu tidak perlu datang ataupun hadir ke majlis ilmu. Dan malaikat yang berada yang diwujudkan oleh Allah SWT ni sebenarnya lebih ramai daripada kita. Dan kita pun mengetahui untuk masuk syurga percuma ramai orang tak nak datang. Contohnya macam ni, kita tengok barisan kursi lebih ramai daripada kehadiran tetamu. Dan lagi satu, untuk majlis ilmu ni orang selalu duduk jauh-jauh, kan? Merasakan bahawa tidak perlu berada dekat walaupun kita ni bukan ustaz. Dan kerana apa? Kerana bila kata duduk dekat ni, mungkin dia kata tak syok sangat, mungkin nampak sebab tawaduk. Nanti aku tidur nampak. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kursi abang DJ, di mana perbualan antara malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehadiran manusia dalam majlis ilmu. Malaikat Allah bercakap-cakap dengan malaikat, bertanya pada malaikat, ya malaikat, kamu tahu tak apakah manusia itu tahu, hamba-hamba itu tahu bahawa apa yang mereka akan dapat bila mereka berada di dalam majlis ilmu? Kemudian malaikat berkata, nescaya mereka pun tidak tahu apakah mereka akan dapat, kan? Dan kemudian Allah menyebutkan bahawa mereka akan menghuni syurga aku nanti. Allahu Akbar. Dan malaikat turun ke bawah nak tengok orang yang ahli-ahli bakal menghuni syurga ni. Tengok seorang, adalah seorang ni. Dia bukan datang pun, dia kebetulan datang ni nak cari telefon. Dia cah telefon je. Lepas tu dia cah telefon, dia pun kemudian tengok, ini tidur. Ini tak masuk syurga pula. Lepas tu dia pun naik jumpa Allah SWT. Dia naik jumpa Allah, ya Allah, tadi semua dalam ramai-ramai itu takkan semua masuk syurga. Kenapa? Allah cakap, Allah tak tahu saja, dia tanyalah, biasa. Kenapa? Ada seorang tu, dia tu cah telefon. Tak dia pakai Nokia ke Samsung raw-raw ke Allah alam. Dia kata dia bukan hadir majlis ilmu pun, dia tidur aja pun, telefon dia tidur. Dia tu macam mana masuk syurga ke tidak? Sama Allah kata. Walaupun dia datang, dia tak belajar, dia duduk saja, dia tidur, dia tak faham pun, dia akan memperoleh nikmat syurga Allah SWT. Walaupun dia tak niat, dia tak menuntut ilmu. Contoh macam kalau kata kita pergi masjid India ataupun masjid Cina, dia orang Islam tapi dia cakap di Cina, dia cakap Cina, takkan kita nak faham apa dia cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tapi kita faham. Takkan kita nak klaim ke Allah ni, ya Allah aku tak faham apa, takkan aku ni. Sama dapat pahala. Jadi begitulah kita di sini. Memang sebenarnya cuba kalau katalah petang ini ada acara
Lepas tu pakej percutian lagi ada duit RM100. Allahu Akbar. Yang di bawah tu lagi ramai daripada kita ni. Sedangkan kita tahu bahawa yang dapat duit RM100 tu yang ini masuk syurga. Syurga dan Islam yang kita anuti ini tidak ada nilai. Allahu Akbar. Kalaulah kita mengetahui, dan kami ini bukanlah kami ustaz, tetapi kami baru tahu juga, dulu pun tak tahu. Tetapi kalaulah kita tahu bahawa Islam ini yang kita anuti, yang Allah SWT bagi kepada kita ini tidak ada nilai dan tak ternilai. Kalaulah boleh kita nampak apa yang para pejuang-pejuang sahabat-sahabat Nabi SAW itu berjuang menegakkan Islam dengan darah, dengan tangisan. Cuba bayangkan perempuan yang berada di sini ada suami nak pergi berdakwah, dan tentu yang ada dekat sini ni kalau ni geng-geng tabligh, geng-geng karkun ni tak bagi pergi keluar. Sebab kata tak betul kan, karkun tak betul, dia suruh orang suami dia duduk kat rumah nak sebarkan Islam. No. Kalaulah dulu mereka di sana mengikuti kehendak isteri-isteri mereka, jangan keluar menyebarkan Islam, jangan angkat pedang menyebarkan Islam, maka nescaya hari ini kita tidak akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik para hadirin sekalian, kami berdua ini akan menjadi sembang-sembang santai. Saya sebenarnya nak panggil yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan, dan kursi-kursi yang ada dekat sini ni kita nak panggil para malaikat duduk di atas tu, duduk dekat sini. Kita tak nampak. Kalau dia boleh nampakkan kita ni, saya kita akan lari. Kan? Bukan kerana takut, kerana mereka lebih ramai dari kita. Allahu Akbar. Mewakili seorang yang ada dekat sini, 70,000 malaikat berada di atas mengaminkan doa kita walaupun anda tidur. Nak tidur, tidurlah. Sebab doa tidur orang berpuasa ini adalah ibadah. Allahu Akbar. Hebat Allah SWT. Bulan puasa ni kita dapat pahala macam-macam. Duduk saja tidur dapat pahala. Duduk saja tengok macam tu dapat pahala. Duduk saja tengok Quran dapat pahala. Banyak benda boleh dapat pahala. Jadi kita tak kisah. Yang penting kita dah dapat pahala pada petang ini ataupun pada hari ini. Baik, kami ambil masa lebih kurang 4.20, nanti kita akan berhenti. Sesi ta'aruf yang pertama ini, saya ingin perkenalkan diri saya. Mungkin anda tidak kenal, mungkin ada yang kenal, mungkin adik-adik yang baru berusia 16-17 tahun tak kenal. Maklumlah, saya ni orang kata dikategorikan otai, tetapi otai masih berbisa. Gegar Faganza. Baik, nama saya Samsul Azharin Alidin. Dalam dunia hiburan orang panggil saya Samsul Ghaugau. Tapi apabila menceburkan diri dalam bidang dakwah ini, kalaulah kata Abang Iwan, kita tengok ada contohnya, ada seorang ustaz, dia orang bayar lepas. Nama dia Ustaz Gani. Dia letak nama dia kat belakang tu Ustaz Gani Al-Bayani. Sebab dia orang bayar lepas. Ada orang Muar, nama dia katalah Husin Al-Muari. Ambil nama Muar kan. Jadi ada pula Johor pula. Seorang kata nama dia Rashidi orang Johor, Al-Jauhari, ambil nama Johor kan. Yang terbaru ni ada orang Pekan. Orang Pekan dia pun nak juga kan, nama dia Faiz, Ustaz Faiz Al-Bagani. Dia sebab huruf P dalam bahasa Arab tak ada, dia ada ba, jadi Bagani. Pekani jadi Bagani. Saya juga naklah orang kata nak ambil aura-aura bulan puasa. Janganlah marah ya. Bukan salah pun, saya bukan carut pun. Orang kata nak ambil aura Arab tu. Arab huruf ghin ini adalah huruf istiqlah. Istiqlah ini adalah huruf tebal. Kalau dalam hukum tajwid, kita nak belajar Al-Quran, kita kena belajar mengenali huruf-huruf. Kalau huruf yang disebut daripada dalam ini kita Melayu sebut halqum. Kalau dalam bahasa tajwid, huruf halqi. Kat sini. Kalau ghin, rau, huruf istiqlah, huruf tebal, maka saya sukalah kalau orang nak panggil saya, dan saya suka mengenalkan diri saya. Nama saya Samsul Al-Ghaughawi. Ya, kita ambil Ghaughawi itulah. Jadi suka ceritalah nama saya Samsul Al-Ghaughawi akan menjadi panel kepada anda pada petang ini untuk program Sembang Santai. Yang topiknya kami pun tak tahu apa topiknya. Yang penting kita nak isikan ruang masa ini dengan majlis-majlis ilmu. Kita sebut Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca hadis 2-3 hadis, mafhum hadis, dan juga kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita katakan majlis ini adalah majlis ilmu. Usia saya, umur saya 44 tahun, saya baru kahwin 1, ada 3 lagi kosong, anak saya 3, ya. Dan saya masih rasa muda, remaja lagi, tenaga saya masih hebat. Setiap malam adalah malam Jumaat, insya-Allah. Saya menyebutkan dalam bidang seni ini dah hampir 23 tahun, dan sejak saya memenangi pertandingan reti yang pertama di Malaysia dengan menggunakan bukan undian SMS tetapi undian di telefon talian tetap. Nama program itu adalah Sinaran Pasport Kegemilangan. Sinaran mahukan anda. Dan saya menghasilkan 2 buah album dan beberapa buah filem, dan sampai sekarang saya masih lagi berlakon. Sebab itu adalah kerja saya. Kalau nak mengharapkan tugas dakwah atau dakwah ini untuk mencari rezeki, sampai sudah hasilnya tak ada. Sebab orang selalu menamakan untuk program dakwah ini macam kehadiran juga. Orang selalu untuk bayar, kalau ustaz ni bayar RM50, RM70, RM100, RM200. Tapi kalau cuba panggil untuk belajar anak-anak untuk pergi tuition dan sebagainya, kita mesti akan bayar lebih mahal. Sebab kita nampak dunia itu nampak di mata kita, tapi akhirat malam kubur ni kita tak nampak. Dan kita selalu judge untuk agama, program agama kita akan letak very low class. Kalau kata ustaz letak harga pun orang kata alamak ustaz tu jual agama. So ini yang kita hari ini kita nak kongsi bersama sedikit sebanyak. Kita nak mengubah satu ajakan paradigma untuk diri kita. Don't put your real religion, you have free itself from God, and you put it very low class. But actually Islam is number 1. Islam is the first class. Baik, untuk pusingan yang pertama ini saya tutup dulu, dan kita akan jumpa lagi untuk pusingan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Al-Fadilatul Syekh Ustaz DJ Irwan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu mukadimah yang menarik, dan kata orang kalau bahasa Instagram sekarang di Instagram sekarang ni sampai ada orang komen di yang lebih parah ni win ada lebih deep ada deep letak kawan anak deep, ada tu yang lebih parah deep and soul gitu ya. Alhamdulillah saya perkenalkan diri saya dulu. Rasanya tahun lepas kita dah berjumpa, tapi tak tahu lah yang tak sempat jumpa tahun lepas dekat surau. Tapi masa tu di surau kan Cik Am kan. Tapi tahun ni Alhamdulillah dapat datang kembali. Dan sebenarnya sebelum jumpa Ramadan ni pun Cik Am ada mesej saya, tapi masa tu saya sedang urus 40 hari di Kajang. Jadi Cik Am ada buat appointment, sepatutnya di ujung-ujung Ramadan nanti dia dah bagi jadual. Tapi saya tak berani nak jamin, sebab saya pun dalam bulan Ramadan ni kadang macam terkazar nak pergi kan. Jadi tengok dengan izin Allah SWT kita dapat juga datang untuk hari ini. Tengok perbandingan pula, ini kawan lama kan. Walaupun dalam dunia sini saya tak pernah jumpa depan-depan. Saya tak pernah jumpa macam show depan-depan. Cuma yang buatkan hati saya terasa sebab dia telah merampas tempat saya bekerja. Tak payah, gurau je. Dulu saya DJ radio, sekarang ni saya dengar radio KLFM. Malam tadi saya pula sebagai pendengar, dia pula sebagai DJ. Saya pula terpaksa telefon dia, pendengar bagi dia lah bang. Dulu time saya DJ, saya bersama lagu dia. Ini saya telefon dia pula malam tadi. Allah Akbar, hebat Allah SWT. Dan Allah boleh ubah keadaan manusia tu kan. Itu juga dalam agama. Ini kalau kita nampak satu orang tu jauh daripada agama, konon kita baru keluar masjid, dapat semayang, kita dapat baca Quran. Macam kakak-kakak di rumah hari Sabtu tak ada apa buat baca Quran. Tengah hari nak ampai baju, buka-buka anak jiran sebelah, oi Masya Allah, Ramadan pakaian dia dah tutup mata pun rasa boleh batal juga lagi. Dia punya wangi dia tu 1 kilometer boleh bau. Kalau suami kita tu riba sini buka tingkap, batal, confirm batal puasa. Tapi kita kadang kita terpandang dengan hati kita yang masmumah kan. Ni kita takut, takut-takut satu hari besok kita boleh di tempat dia, dia di tempat kita. Macam tadi saya tengok satu semalam petang kalau tengok TV Astro. Saya ni rumah saya tak ada TV, tapi bila pergi mak mertua saya, adik ipar saya duduk sekali, itulah peluang dapat tengok TV sekali-sekala. Nak juga jumpa dalam dunia, terbuka pula mata petang semalam dia cerita Mina Gangster, lagunan siapa Zai Zara kita pun tak kenal dia baru. Jadi jalan cerita dia bagus, walaupun perempuan tapi nak tengok apa mesej dia. Perempuan ni gangster kampung, kawan dia tu nampak ayu, jadi disebabkan seorang lelaki balik daripada
Korea, handsome. Jadi masing-masing berebut. Yang bestnya dalam cerita tu, yang minat gangster tadi berusaha untuk pakai baju kurung jadi ayu. Jadi yang perempuan yang pakai baju kurung tadi pula rasa cemburu, tengok lelaki tu dah suka kat dia, dia pula nak tukar jadi macam gangster tadi pula. Tu cakap anak saya semalam kan, tengok tu Naim, pengajaran tu. Tengok orang gangster tu, minat gangster tu nak jadi perempuan yang ayu, yang bersopan. Perempuan yang patut dah bersopan tadi, sepatutnya dia kena tunjuk lagi sopan lagi, bagus lah pula lagi. Tapi sebab nak membuatkan lagi tu, dia ikut pula perempuan yang gangster tadi. Kalau lagi tu kata, aku suka kau yang mula-mula dulu. Ada Fraz. Jadi kadang kita macam tu kan. Jadi kita ingat dalam satu kisah, seorang ulama dengan seorang paderi. Dia berkawan sejak daripada kecil. Jadi takdirkan Allah yang seorang kawan dia yang Kristian ni jadi paderi, yang ulama ni, yang kawan orang Islam ni jadi ulama. Jadi bila mereka berjumpa dan beberapa tahun belajar, yang paderi dengan cara dia belajar, yang Islam cara dia belajar, cara Islamnya balik kampung jumpa. So paderi ni tadi, bila dia balik kan, paderi itu betul lah pakaian dia dengan kot dia, dengan bow dia kat sini. So dia tengok pakaian kawan lama dia tadi dengan pakaian jubah dia serba, dengan janggut dia nampak nur. So di hati dia tertik, ya alangkah seronoknya kalau aku dapat pakai macam Islam. Yang kawan ni ulama tadi pula, daripada kecil dah duduk madrasah pakai jubah pakai tu, bila jumpa kawan paderi pula, hati dia terdetik. Kalau sekali-sekala aku pakai kot macam ni kan sedap. Saya pakai jubah ni. Jadi takdirkan keduanya mati. Maka ulama beritahu, ada salah seorang kawan kepada paderi beritahu pada orang masjid, cik, sebenarnya kawan saya yang paderi itu dia mati dalam Islam. Orang kampung mana? Dia kan paderi, tak, dia sebenarnya dah Islam. Rupa dia mengucap dalam diam. Nanti dia akhlak orang Islam, attitude orang Islam zaman tu lah kan. Jadi bila digalikan kubur dengan kehebatan Allah SWT, bila mereka gali kubur, tengok dalam kubur orang Kristian tadi adanya ulama tadi, dalam kubur ulama tadi adanya orang Kristian. Jadi tuan-tuan bergantung pada niat kita. Kita kena jaga-jaga. Jadi kita datang ni, bukan kita nak katakan kami ni hebat. Saya datang ni pun sebab saya pun niat belajar-belajar macam Syul kata tadi. Dan kita nak berkongsi, just berkongsi. Agama ni perkongsian. Nabi SAW sendiri beritahu pada sahabat, agama ni sekadar nasihat. Tak ada siapa hebat, tak ada siapa yang pandai. Kita kena ada satu perasaan saya nak kongsi dengan semua orang. Sama ada orang tu terima ke tak terima, dia dapat amal tak apa amal, tu bukan keputusan kita. Kita jangan sampai apa yang Allah hantar. Sekali banyak kebaikan kita kongsikan, insya-Allah apa yang kita kongsikan sebenarnya tu akan masuk dalam diri kita sendiri. Inilah maksud dakwah. Ini nampak dakwah, saya nak ajar orang. Kau jangan nak ajar aku. Tak, sebenarnya Allah punya syarat tu maha adil. Maha adilnya Allah SWT, dia bukan suruh kita dah baik baru buat. Allah kata kalau kau nak kebaikan, kau kena ajak ramai orang buat baik, baru aku bagi kebaikan pada kamu. Ini syarat Allah. Jadi semua orang kena buat baik. Dan semua orang kena ajak orang lain. Lagi banyak orang buat baik, lagi banyak kebaikan tu masuk dalam diri kita. Ini sebenarnya Allah punya formula. Kita jangan dengan formula orang dunia. Kau kena dah masuk MLM, dah kaya dulu, dah pakai BMW dulu, baru boleh jadi motivator, orang jemput untuk orang bagi ceramah. Tak. Agama Allah dia terbalik. Allah punya sistem, Allah Maha Adil. Allah nak semua orang kena ada rasa tanggungjawab. Kau nak jadi orang hebat, nak jadi orang yang bertakwa, kau kena ajak orang lain buat takwa. Kau nak bangun tahajud, ajak orang sembahyang tahajud. Kau nak puasa, kau ajak orang lain puasa. Baru Allah bagi kita kekuatan untuk puasa. Ini Allah punya syarat. Jadi kalau kita nak bertahan dalam agama, kena ajak ramai orang masuk pada agama. Lepas tu zaman Nabi agama berkembang sebab sahabat ajak orang. Jadi yang ada ni bila mengajak, dia maintain. Yang tak ada Islam lagi akan masuk Islam. Itu Islam berkembang. Dalam masa 23 tahun, Islam sampai ke 2/3 dunia. Masuklah kita hari ni. Tapi kena kelalaian saya dan tuan-tuan kita kan. Tengah aku bukan ustaz, aku ni bukan DJ radio. Hang bukan yang ustaz, hang macam syurga kau. Apa nak buat dakwah? Tak boleh nanti kena semua bagi ceramah tak ada sijil. Kalau semua Islam fikir macam ni tuan-tuan, dalam dunia kat Malaysia kita ni berapa gerak sangat ustaz-ustaz yang boleh bagi masa nak bertebaran ke seluruh Malaysia. Mereka pun ada dunia mereka nak terpaksa mentelaah kitabnya supaya nanti bagi ceramah, tak bagi hadis yang salah. Jadi kita orang awam ni nak duduk tengok aja. Siapa nak selamatkan Mak Lepit? Siapa nak jumpa Syamsul Garau yang dulu tak semayang datang masjid? Siapa nak jumpa DJ Iwan dulu? Hanya cakap sekarang masuk waktu solat, tapi dia pun tak solat. Tapi datanglah kawan-kawan yang tiba-tiba mungkin malam Ramadan tahun lepas mimpi kubur nangis. Tuan itu aku nak mati Wan. Sedih sangat kau ni. Yelah aku takut kau mati dulu. Aku mati dulu, aku nangis dulu. Hanya ini kunci-kunci hidayah. Bukan kita pasal hadis hebat-hebat pun. Punca pada kawan, aku semalam mimpi mati kawan. Siapa yang mati? Kau yang mati. Aku yang mati. Macam mana aku masuk mimpi kau pula? Sebab buat macam ni je. Dalam kita terfikir
betul juga kan. Walaupun dia mimpi, tak mesti dia mati, aku mati mungkin. Kat situ datang fikir, maka benda tu berkait-kait balik rumah cerita pula kat bini. Bini pula datang, mak kau besar suami kau tu dah jaga lah tu. Dia tiba-tiba fikir mati mak. Suami kau muda pun fikir mati, mak dah tua, mak pun akan mati. Mak tu pun dah fikir mati lah pula. Dia pun dah guna jaga semayang. Tuan ni agama, dia akan menyebar. Jadi kalau kita simpan, rugi lah kita. Dia tak bila Encik am telefon, Encik Wan ni hantar mesej WhatsApp kan. Sebab datang sini nak berkongsi supaya takut kalau hari ni saya mati, agama yang Allah bagi ada kat saya tak sampaikan. Ini satu kezaliman yang lagi besar daripada kezaliman Firaun menentang Nabi Musa. Ulama kata kezaliman seorang manusia bukan macam Nabi Musa menentang Firaun menentang Nabi Musa. Kezaliman bila Allah bagi kita satu ilmu, kita tak sampai kat orang lain. Ini kita takut kita mati dalam keadaan kita zalim. Kita tak berzina, kita tak pukul budak-budak kecil, kita tak kita sedekah anak yatim. Tapi satu kezaliman yang kita, Allah bagi kita satu ilmu yang kita pergi mungkin kita satu ustaz sampaikan. Ni cara wuduk, yang batalkan wuduk macam ni, tapi agama ilmu tu kita simpan, tak cakap dengan siapa-siapa. Dan kita yang masa kita sampai tu, masa kita dah waktu. Ini masalah kita hari ni kan. Macam-macam kan. Masalah kita ni, kita takut nak sampaikan. Kampung kata aku ustaz pula. Buang sifat tu, kita sampai ni perintah. Sebab Allah pun kata watawasa bil haq. Jadi kita sampaikan insya-Allah Jadi sama-sama saya pun bukan ustaz, nama saya pun DJ. Okay, macam soal lagi lah, dia HJ, Haji, saya DJ. DJ tu ada macam-macam orang tamsilan. Dia panggil saya Da'i Jannah, Da'i Jos lah kan. Kadang geram juga. Tak ada, aku tu DJ tu maksudnya dulu aku ni Dajjal. Tiap malam merdeka kat radio ajak orang, jom datanglah beramai-ramai ke malam merdeka di antara merdeka untuk menyambut countdown malam ini di KLFM. Terus telefon di talian sekarang. Dan sekarang kita terus siaran langsung terus dari TV3. Kita bersama rakan sukas kita yang sedang mengendalikan rancangan musik-musik juara lagu bersama Syamsul Gawau. Yang undi sekarang. DJ bersama, penjara bersama. Pak orang kata gini, caca marba gitu. Tapi sebab ni Allah bila kerja, dapatlah jumpa kat sebelah ni. Allah Akbar, hebat Allah SWT. Lagi satu tuan-tuan saya nak kongsi kat sini. Saya punya rasa takjub dengan Allah SWT ni. Di zaman saya jahil, saya puas sangat pasang lagu Syamsul Gawau, pasang lagu Ali Ekspedisi. Sebab saya ni masa kecil saya suka tengok artis. Saya bukan tak suka dengan artis tu, tapi saya merasai kenapa Allah boleh bagi Syamsul Gawau ni bakat boleh buat lawak aku tak dapat. Kenapa Allah nak bagi kat aku ni? Kenapa dia jadi kontraktor aku bancuh sini mencair 2-3 hari dah letak tapi dia boleh buat bangunan 20 tahun pun tak letak. Jadi benda tu saya merasakan betapa maha adilnya Allah. Allah bagi setiap kita ni semua ada kelebihan masing-masing yang kita pun tak tahu. Kalau kita tak cari, kita tak tahu. Dan kita tak pernah minta ya Allah, apa kelebihan kau bagi kat aku? Gunakanlah kelebihan tu untuk aku sebarkan agama kau ya Allah. Sebab tu ini kita tak boleh rasa pelik, tak sunting ustaz yang sebar agama. Allah boleh gunakan pelawak, Allah boleh gunakan DJ radio, Allah boleh gunakan Kerani Kilam, Allah boleh gunakan Bina Kerja 7-11 pun. India mabuk pun Allah boleh gunakan untuk sampaikan hidayah. Ada orang kata, iya India mabuk boleh buat dakwah. Tak, dia tak buat dakwah, tapi Allah gunakan lidah dia untuk bagi hidayah dekat kita. Pernah tak tuan-tuan terfikir, kita jalan waktu maghrib dah azan ni, India mabuk duduk 7-11 dengan suara dia kan, kadang kan kita pun tengok segannya suara dia berubah kan. Ada, tak ada solat kan, itu sudah bunyi azan. Engkau mabuk nak tegur aku. Saya tentulah mabuk, mana boleh sembahyang. You tak mabuk, you tak sembahyang, kenapa? Allah boleh guna lidah dia untuk tarbiyah kita. Saya ni mabuk, kalau saya Islam baru mabuk, mana boleh sembahyang. You tak ada mabuk, kenapa tak ada sembahyang? You tak mabuk, tak ada dengar azan ke? Fikir betul juga artinya ni. Apa alasan pula aku tak sembahyang kalau aku mabuk? Dan dia ada alasan mabuk tak boleh sembahyang. Kita tak mabuk tak sembahyang bercinta. Sebab kita mabuk cinta dengan dunia. Jadi tuan-tuan ni Allah nak bagi hidayah ni bukan kira siapa dan bukan kira tempat, di mana saja. Jadi kita kena syukur pada Allah SWT. Sebab Allah dah pilih saya tuan-tuan untuk datang tempat ni. Ini semua pilihan Allah. Macam saya tadi cerita tentang betapa baiknya Allah, betapa maha rahim Allah bagi ganjaran untuk orang datang majlis ilmu ni. Allah saya rasa terkesima bila satu ulama bagi tahu baiknya Allah ni DJ. Allah sebab yang nak agama ni orang yang masih dirinya berdosa. Waktu Nabi SAW dihantar jumpa orang jahiliah, orang yang berdosa. Sebab orang berdosa ni dia nak berubah, tapi apa yang Allah janjikan yang aku nak?
Yakin. Jadi Nabi target sahabat-sahabat ni permulaannya meyakinikan mereka bahawa Allah ni maha baik, maha pengampun. Sama juga kita zaman ni. Bukan orang tu nak buat dosa. Tanyalah mana-mana mak rempit ke mak pang macam saya bawa ni keluar 4 keluarga kat Kajang. Bawa lebih kurang 10 orang budak-budak pang. Diorang bukan tak nak datang pada agama sebenarnya, tapi kadang keadaan kita menyampaikan tu terlalu ekstrim. Kau ni tak semayang ni, neraka punya rambut apa kau pakai, besok dah neraka kena gantung macam tu. Tak apalah lah, aku neraka lah kan. Kau masuk syurga kau betul lah, Rabani, Rehan semua dah betul. Aku kat neraka dapat juga Scorpion. Tak jawab apa. Bila kita macam mana nak pujuk rayu hati orang macam ni supaya dia ada rindu pada syurga. Jadi satu ustaz dulu saya first kenal yang saya rasa Habis ustaz saya suka nafsu masjid ustaz. Saya kadang apa saya boleh buat DJ. Gembiranya Allah seorang hamba tu datang bertikaf dalam rumah Allah. Tak ada manusia kat dunia ni boleh buat macam mana Allah buat. Kalau kau pergi sana raja, nak jumpa raja kena-kena. Kalau Sultan Selangor waktu Ramadan tahun lepas datang kat Masjid Puncak Alam nak bagi bantuan untuk kaum-kaum miskin, yang datang tu semua tidur. Raja ucap ni kan, Sultan ucap betul, rasa bangga ramai yang jumpa, betul datang ke Puncak Alam. Tengok yang orang miskin-miskin tu semua tidur. Agak-agak dapat duit tak? Agak-agak dapat duit tak? Tuan-tuan punya bos menteri ni nak bagi bonus raya, kumpul kat sini buat bagi bonus. Buat tengah cakap, tahun ni kita bersyukur dapat bonus tapi semua tak dapat bonus. Tapi Allah SWT satu hamba dia datang ke rumah Allah, masih iktikaf, menunggu waktu lepas zuhur. Tengok bulan Ramadan tak apa nak buat, aku pun kerja buat lori, benda dah biasa. Hari ni duduk kejap berzikir. Nak menunggu asal. Zuhur asal lama, tapi dia nak zikir terlelap. Tertidur menunggu asal. Allah kata itu pun aku akan bagi mereka soalan, mereka sibuk beribadat waktu tidur. Allah Akbar. Tuhan mana nak cari Tuhan, bos mana nak cari baik macam ni. Yalah kita masuknya dulu banyak dosa. Masuk pulang rumah Allah, ambil uduk lagi, dia dah gugurkan dosa-dosa kita. Masuk rumah dia dengan kaki kanan niat iktikaf, dia gugurkan dosa-dosa kita lagi. Allah Akbar. Duduk niat tertidur, niat zuhur, tunggu asal lagi. Niat nak baca Quran. Kita bulan Ramadan ni yang laksana, tengok dalam Quran tu kan. Tengok tu pun dapat pahala. Terlelap tu pun, bangun dah azan asar. Sepanjang tidur tu pun Allah kata aku akan bagi mereka soalan pahala yang mereka ni sibuk beribadat dalam rumah Allah SWT. Gembiranya Allah bila satu hamba dia datang ke rumah dia untuk iktikaf, untuk Allah Akbar. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Itu agama ni kita dapat ni satu benda yang terlalu seronok sebab kita dapat satu big boss yang terlalu baik. Big boss yang terlalu baik. Tanyalah orang Hindu, tanyalah orang yang tak pernah kenal nama Allah, tanya tak bos dia yang dia sembah tu baik ke tak baik. Dia cakap dengan dia pun tak pernah. Kita nak hujan, Allah turunkan hujan. Kahwin nak anak, Allah keluarkan anak. Apa yang kita cukup Allah bagi kat kita. Kalau kita yang dah kahwin isi seorang, minta nak dua, Allah bagi dua. Tapi limit sampai 4, jangan lebih-lebih. Kalau dia 5-6 standby, bini pertama mati, masuk lain. Boleh kan tu kan? Nak buat fatwa baru, kita nak kahwin 6-10, sesat nanti. Standby, saya ada kahwin 4, 2 lagi mana? Tu kami tu standby. Mana tu salah seorang bini ni, nombor 4 pun dah tu, mungkin minggu depan ni kan. Masuk lain tu, nanti 4 sebenarnya masuk. Tak apa, jangan kata saya ada 6 bini lagi difatwakan sesat. Saya tak tanggungjawab. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi alhamdulillah untuk buka dimanya. Jadi untuk yang sebenarnya tahun lepas tak kenal, saya nama saya Irwan Syahrir, tempat kelahiran di Kuala Pilang. Dulu kerja radio lebih kurang 6 tahun. Saya libat dunia seni pun dah lama juga, dah tahun 95, tapi masuk ke ekstra je. Sebab saya masuk ke seni pun sebab bukan saya nak berlakon, tapi saya suka jumpa artis. Saya masih kecil, bapak bawa kereta duduk kat tingkat, tengok ada syuting lah. Tak ada syuting. Kawan artis tu apa, tengok apa kerja macam tu. Saya tak buat, dia tak boleh ni mesti, ni semua baik-baik ni kan. Lepas sekolah, saya hijrah kat HVD, tak ceras masa tu. Dia Israel, dia dapat jumpa Kufwa di Natal kan. Dia tengok dia berlakon, macam mana dia berlakon for dia. Saya rasa ciran. Jadi tak berhati dia berlakon sampai tahun 2001 saya dapat extra dia kan. Tak berhati ni nak jumpa hati. Biasalah bila extra ni jumpa Syamsul Awam, dia pandang sangat pun. Biasa kan. Tapi dengan izin Allah dapat kerja DJ radio. DJ main lagu aku DJ. Main lagu aku. Datang jumpa aku dulu. Bukan apa pun nak jumpa dia sebenarnya. Datang apa je minum kat pot bawah pokok, ATM tu ada pot bawah pokok, naik bukit ATM tu ada pot bawah pokok. Lepas itu dia cakap-cakap, saya bingung mana suara dia ni boleh tinggi kan. Kau cakap suara tak keluar, tapi kau tarik
Di studio 1 bersama dengan DJ Irwan di sebelah sana. Dan apa khabar para pendengar sekalian, masih lagi bersama dengan kami. Dah makan ke belum? Belum ya, karena bulan puasa. Sampai nak makan ke bulan puasa ni nanti nak pada tentu tangkrangan dia tak puasa. Aku DJ juga. Allahu Akbar. Selama 3 tahun, baru 3 tahun saya menjadi DJ. Tapi bukanlah kata mungkin macam DJ Irwan dia dia mempunyai prinsip yang tersendiri. Macam saya juga, saya mempunyai prinsip sendiri. Ada orang kata apabila dah memulakan orang kata kerja agama, kenapa tak berhenti? Why don't you stop all everything? You dah ni, kenapa you tak stop kerja DJ? You bagi orang lalai, orang leka dan sebagainya. Baik, setiap orang ada mempunyai asbab-asbab yang masing-masing. Saya juga mempunyai asbab saya. Ketika tahun 2001 saya menunaikan umrah yang pertama. Ketika itulah bermulanya segala apa yang berlaku sekarang Abang DJ. Tapi balik daripada situ dan kemudian perubahan-perubahan saya rasakan. Dan tahun 2010 saya mula belajar Al-Quran secara berguru, bertalaki. Dan ketika itu juga saya belajar dengan Ustaz Rashid di Jami'ah Rashid dan beberapa orang guru-guru yang lain untuk belajar kitab-kitab, antaranya kitab tasawuf, hikam dan sebagainya. Dan ketika itulah saya mula nak berhenti, nak stop everything. Dan soalan daripada Ustaz Rashid di Jami'ah Rashid, dia kata kalau Abang Samsul berhenti, siapa yang nak dakwah kawan-kawannya dekat dalam tu? Takkan kita nak biarkan orang-orang yang dekat dalam tu terus hanyut? Siapa yang akan memberitahu kepada mereka waktu solat? Memang semua orang tu, kita orang Islam. Sama kita dekat dalam sini juga semua Islam. Kita Islam daripada kita kecil. Ataupun yang perempuan akhir balik umur 9-10 tahun dia dah Islam. Yang laki-laki umur 13 tahun, 14 tahun dia dah Islam. Tapi kita tanya kepada diri kita sendiri, iman kita sejauh mana Islam kita? Adakah kita faham apa yang kita buat? Puasa, apa maksud puasa? Apa yang dikatakan dengan puasa itu? Kenapa kita difardukan oleh Allah SWT berpuasa? Sembahyang, apa itu sembahyang? Kita dapat Islam, kita terus kita cakap dah sembahyang, okey sembahyang, tunggu balik. Tapi pernahkah kita betul-betul faham apa yang kita buat? Dan Tuan Imam pun selalu cakap sawu sufufakum mu'tadilu, sawu sufufakum rahimakumullah. Tapi kita tengok, saya tengok apa ni dekat dalam masjid pun soft tak selalu tak rapat. Kenapa? Mungkin dia cakap Arab pun. Oh dia cakap cuba tukar cakap bahasa Melayu. Lurus dan rapatkan saf, sesungguhnya melurus dan rapatkan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat berjamaah. Tapi kita tengok orang tetap juga tak ada juga lurus bahu ke bahu. Dia tetap juga renggang senang. Mungkin tak nak rapat sebab kata dia nanti dia nak selepok sikit, dia nak angkat takbir Allahu Akbar. Kan biasa kalau kata ni, kalau rapat dia nak rapat macam tu kan. Ini mungkin dia nak angkat begitu, lepas tu dia nak pergi ke depan, dia nak kau minta guna. Wallahu a'lam. Tetapi pernahkah kita fikir dan kita belajar dan kita betul-betul faham seperti mana doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai innaka hamidul majid ketika kita bagi salam. Dan selalu kita jumpa dan kita cakap pada Allah, kita berjanji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya inna solati, sungguhnya Allah solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Lillah, kerana-Mu ya Allah. Kalau betul-betul kita faham apa yang kita buat, sama juga kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita lagu sikit lah ini bulan Ramadan dulu ya. Kita ambil Abdul Rahman Sultan sebelum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Fatihah. Lepas tu bersambung baca surah. Baca lagi Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kalau di Makkahul Mukarramah. Tapi selama 30 tahun kita dah hidup, Allah bagi nyawa, adakah kita benar-benar faham dengan apa yang kita buat? Tuan-tuan dan puan, saya rasanya dekat dalam ni saya yang paling tua. Umur saya 48 tahun. Saya senior citizen. Lagi 2 tahun saya masuk 50 sen. Saya sendiri pun tak faham dulu. Bukan saya nak kata tuan-tuan dan puan dah faham. Saya sendiri pun tak faham. Sebab apa? Sebab kita rasakan Islam yang kita anuti ini adalah Islam yang free of charge. Kita dapat free. Kita tak ada pertumpahan darah berlaku. Kita tak seperti Rohingya. Kita tidak seperti di Indonesia. Kita tidak sama seperti di Palestin. Kita tidak seperti di negara-negara luar. Kita rasa bebas. Kita tak ada penating. Dan lagi pelik, kalau kita buat salah, tak ada siapa kacau. Dan kalau kita berdakwah, macam saya sekarang ini, baru-baru ni, saya baru berdakwah dalam masa 3 tahun. 2013 saya start. Ini tahun 2016, pertengahan tahun. Saya baru start 2013, ujung tahun selepas Allahyarham ibu saya meninggal dunia pada 30 hari bulan 11 tahun 2013. Dikebumikan 1 hari bulan 12 tahun 2013. Dan ketika itu saya dah mula belajar. Saya antara orang, kalau orang tanya orang yang paling kamu sayang sekali dalam di atas muka bumi ini, selain daripada Allah dan juga Rasulullah, adalah ibu saya, Bunda Rofiah binti Haji Ibrahim. Dan ada hadis Nabi yang mafhumnya berbunyi, apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, iaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh, sedekah al-majarih, dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya nak jadi anak yang soleh dan mendoakan kepada Allah, Allahyarham ayah dan ibu saya. Ketika itulah bermulanya saya menyebarkan dakwah. Bukan saya pandai, tetapi asbab, mungkin saya ini selebriti, mungkin ada orang nak tahu kenapa saya berubah, maka saya pun datang dan saya niatkan kepada Allah SWT. Setiap apa yang saya lakukan ini, setiap bacaan Quran yang saya bacakan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 1 ayat, saya hadiahkan kepada Allahyarham arwah ayah dan ibu saya. Dan apabila kita buat dalam kerja agama ni, tuan-tuan dan puan, sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam. Bukalah Facebook. Saya share, bukan saya share ilmu. Saya cuma share pengalaman saya belajar Al-Quran. Baru-baru ini saya berkongsi di hospital Sungai Buloh. Saya cakap ini ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Tuan-tuan dan puan, orang utara baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu orang Kedah. Itu Islam daripada kecil sampai lani umur 30, 36. Baca Fatihah tak macam tu juga. Sedangkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Al-Quran itu lajah Arab. Kita kena belajar sebut macam mana Arab sebut. Sebab Islam itu, Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Orang Jawa cara Jawa, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa. Kalau Banjar kan Banjar pula, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada dia. Dan kita merasakan, oh no need to do, kita belajar. Belajar je lah, baca je lah. Baca. Bila kita baca, itulah yang jadinya sekarang ini. Kalau abang DJ kata macam mana orang sebut rempit, tetap rempit. Yang mana pergi K-pop, tetap K-pop. Dan masing-masing mempersoalkan everything. Oh tak apa, sentuh antara tangan laki-laki dengan perempuan tak apa. Sebab apa? Tak steam. Besok ni kita nak raya besok. Bukanlah besok ni, kata besok yang lain besok raya pula, cakap satu hal lain pula. Lagi berapa hari lagi? Hari ni 19 lagi dosen. Lebih kurang 9 hari 10 hari dah kan. Semalam DJ kita dah pasal lagu raya dah pun. Ni raya nanti lagi 10 hari. Dah. Salam laki-laki dengan perempuan. Pergi rumah. Sepupu dengan sepupu. Tak apa. Salam. No. Tak boleh. Istimewanya perempuan, Allah letak perempuan itu cukup istimewa. Tidak boleh disentuh oleh seseorang orang lain yang bukan mahram dia.
Tak boleh tengok punya special punya perempuan. Saya dulu tak tahu. Bukan tak belajar, tetapi rasa buat apa lebih belajar. Sebab tu majlis-majlis yang begini kita tengok macam ni, kehadiran kursi lebih ramai. Sebab Allah tak jemput mereka datang. Sebab mereka nak masuk neraka. Bukan kata dia nak masuk neraka, tapi mereka sanggup bayar untuk masuk neraka. Nak masuk syurga, majlis ilmu, walaupun kami ni bukan ustaz, tetapi kami bisa menyampaikan sesuatu yang boleh dibawa bekalan oleh anda untuk disampaikan kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata setiap benda yang dapat sakit itu ujian. Ada orang kata duit itu rezeki. No, kalau kita deep macam abang ni cakap, kalau sakit itu membawa kita dekat pada Allah, itu rezeki. Terbaru semalam saya kerja dan abang DJ saya itu MK, yang ni abang Irwan, seorang tu MK, dia call Amin Spring. Amin Spring ditahan di penjara selama 6 tahun, hampir 6 tahun. Dan keluar dalam program meletup baru-baru ini. Kita rasa itu adalah ujian untuk dia, dan dia merasakan itu ujian. Tapi apa dia cakap? Dia kata apa? Dia kena 10 sebat. 10 sebat ini bukan sebat hari ini sekali, bam, 10 satu. Besok sambung lagi satu, ataupun bulan depan satu. No, tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu macam mana sakitnya kena sebat? Buka sekarang, kita ada YouTube, type terus. Macam mana caranya, buntutnya nampak ke tidak sebagainya, type terus. Sekarang boleh type. Dan dia kena 10 kali sebat terus. 1, 2, 10. Dan dia kena penjara 5 tahun 4 bulan. Kita kira 6 tahun lah. Dan dia hatam Al-Quran selama mana? Dia dah berada di situ 100 kali. Dan selama itu 100 kali itu, dia ulang dan dia dekat dengan Allah, sembahyang tak tinggal-tinggal. Dan sebelum itu dia tak sembahyang, tak mengaji. Dan kalau itu yang kita katakan itu adalah ujian, tidak. Itulah rezeki. Dan tuan-tuan dan puan, kita takut yang kawan-kawan yang tak datang, dan kita sendiri yang ada di sini, yang kita rasakan kita senang, kita rasakan kita mewah, kita rasakan kita tak ada apa-apa, kita datang majlis ilmu, kita tak sampai kepada orang. Tetapi mungkinkah ini adalah istidraj? Inikah yang dikatakan oleh Allah SWT? Inilah yang dikatakan ujian kepada kita. Ini bukan rezeki. Ada yang kata rezeki, oh kita dulu datang, kita datang kepada rezeki. Mungkin kita tak tahu. Deep inside, kita tenung ke dalam. Kita tengok, kadang-kadang ada orang tu dia mewah, kita susah menjam. Susah. Dapat gaji, bayar hutang habis, bagi mak atau bagi anak sekolah habis. Kita tengok kawan tu, Allahu Akbar, dia tak sembahyang, puasa dia tidak, bayar zakat dia tidak. Tapi dia 08, saya punya orang Mega, menang Maharaja Lawak Mega. Dia telefon saya, dia kata dia tak mau pakai duit ni sebab anak dia nak sambung belajar jadi doktor di Mesir. Cakap, yuk, laptop ke kamu, yuk, duit kamu, duit apa, kata kan. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tengok saya dalam Instagram, dia tengok dalam saya dalam Facebook. Dia cakap dekat saya, yuk, doakan teman, yuk, teman pun nak jadi macam Mika juga, dia kata. Takkan saya nak cakap kat dia, yuk, saya doakan Mika, Tapi kita tengok perjalanannya, tuan-tuan dan puan, perjalanannya sedikit demi sedikit, dan dia meninggal ketika menjalankan kerja dakwah. Allahu Akbar. Dan dia mati diimamkan, disolatkan oleh mufti wilayah persekutuan. Allahu Akbar. Di mana? Di Gombak, dan berapa ribu orang datang solat. Allahu Akbar. Walaupun dia berdosa, walaupun dia pendosa, saya tahu. Juga Amin Spring yang saya katakan tadi. Dulu dia kena, mungkin orang kata dia kena hukum, dia kena begini sekian. Tapi kita yang tak masuk, kita tak buat apa, kita tak masuk syurga, kita tak masuk penjara,
Tapi Allah biarkan kita terus melakukan dosa. Dan kita berkata biji, kita takut nak menyampaikan kepada orang lain. Kenapa? Pasal kita takut nanti kalau kita perempuan orang panggil ustazah. Kalau yang laki-laki ni jauh panggil ustaz, kita rasa oh very key. Macam pakai jubah. Saya nak kongsi sedikit pakai jubah. Saya balik haji dan saya mula nak belajar ilmu, saya pakai jubah. Sebab bila kita dekat dengan orang-orang ilmu, orang-orang alim, maka kita akan belajar sunnah. Sunnah paling simple. Bukan tak payah nak pergi sembahyang tunggu pagi macam solat qiyamul lail pergi tahan dengan tu tidak. Sunnah senang. Pakai cincin. Rasulullah pakai cincin jari manis. Tak kira jari kanan atau jari kiri. Pakai sunnah dapat pahala. Rasulullah SAW pakai serban, pakai kopiah, kita pakai sunnah dapat pahala. Rasulullah pakai jubah, kita pun pakai jubah, dapat pahala. Maka saya pun pakai jubah. Ini nak cerita relate, kadang-kadang orang takut. Saya pun boleh takut juga. Saya pakai jubah, pakai kopiah, jadi ustaz lakon film drama. Cinta apa lagi? Cinta Ilahi. Heroin dia Diana Amir, hero dia Johan Syari. Johan Syari. Saya jadi ayah dia, Ustaz Hashim. Kita ni jadi ustaz, jadi dah biasa pakai jubah-jubah jenis sekian. Kebetulan pula aku nak pergi utara, Abang Ijik. Sampai dekat RNR, selalunya orang semua solat ni asing-asing. Tuan tak tahu solat jemaah itu ataupun dah tahu Wallahualam solat jemaah ni dapat 7. Solat seorang-seorang dapat 1. Tanya dengan tuan-tuan. Kalau ada orang bos nak bagi bonus, nak 1,000 ke nak 27,000? Tolong jawab. 27,000. Tu dia kalau kita besar. Ni kalau kita sembahyang lah. Nak 1,000 ke nak 27,000? 27,000. Tapi sembahyang tak nak. Masing-masing buat kalau sampai buat tak tahu jangan Allah Akbar. Saya cakap dekat jemaah, saya masuk betul lagi subuh. Tak ramai pun dekat gurun 4 orang. Marilah kita solat jemaah. Okey, tu apa ni pun. Okeylah saya bila dia kata, bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 orang, dia seorang, 5 orang. Habis bagi salam, solat sunat sebelum solat solat subuh. Lepas bagi salam semua tengok muka aku. Sebab apa aku pakai jubah? Kan? Aku pakai jubah. Aku jadi imam. Bila aku jadi imam takkan aku nak pakai jubah ya? Aku tak boleh. Saya tak boleh. Very low class aku. Jadi benda ni kita jangan buat dan kita tak buat dan kita kena belajar. Saya pun okeylah, ada 4 orang. Aku seorang depan, 4 orang belakang. Sufufakum mu'tadilu. Contoh imam lah. Allah berbi. Sufufakum rahimakumullah. Belakang 4 orang. Usalli fardhu subhi rakataini imaman lillahi. Allahu Akbar. Cik rasa macam tu imam betul ya. Baca belajar sikit-sikit. Saya belajar dengan 3 orang guru Al-Quran. Pertama dengan Ustaz Nafiah Sarani, belajar tajwid. Saya belajar taranum dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman. Dan saya belajar tadabbur juga tafsir dengan Ustaz Muhammad Rodi dari Jam. 3 guru. Tapi saya tak pernah jadi imam. Dan saya pun tak belajar macam mana jadi imam. Saya mengikut sebab saya duduk kat masjid. Masjid mana boleh tiba-tiba kita pergi masjid. Katalah masjid ni dalam duta ni. Saya kejap lagi atau tuan-tuan upaya lelaki ni pergi duduk depan, ambil mic, lepas azan, sufufakum. Kejap lagi dan semua dia datang dengan kakak kau. Masjid tak boleh. Masjid tak boleh sebab dia punya mesyuarat, dia ada EJK, dia tetap imam tetap. Saya pun duduk dekat pada baru pagi, saya inspirasi benda yang sama. Saya tak pernah jadi imam. Imam isteri saya pun kadang-kadang kita ni kalau dia tanya suami lah, kan? Yang suami pun cuba imam. Dia mesti 3 surah je. Walaupun dah 30 tahun kahwin. Mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Dah juara sikit kan. Dia download. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey lah kan. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Oh ini saya cakap ini mesti nak Kausar. Tak ada.
Betul, inna aqalna sana. Pada inna apa ni yang inna anzalnahu fi lailatul qadr kan? Panjang sikit. Tak ada. Inna aqalna kautsar. Ini cakap betul tu. Rakaat kedua? Kalau Allah ahad. Dah hafal dah 30 tahun kahwin. Saya pun sama juga apa? Allahu akbar. Baca Fatihah. Alhamdulillahi aku tukar boleh. Ambil lagu Mahir Mokli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Amin. Oh. Tadi 4 orang tiba-tiba ni 40 belakang. Aku dengan 40 jantung. Bila jantung kita dudak, kita tak tahu nak baca ayat apa dah. Apa yang aku nak baca? Apa yang aku nak baca? Aku nak baca yang pendek, kejap lagi apa? Kata aku ustaz. Aku nak baca yang pendek, aku pakai jubah lah, malu aku. Soalan datang. Allahu akbar. Apa lagi? Apa lagi? Aku tak nak baca inna anzalna. Aku baca kuliah. Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku jarang-jarang. Tapi tuan-tuan dan puan, bila kita jarang-jarang buat surah kuliah lah ujian paling besar sekali. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Aku ni bahasa lagi lama ni. Apa yang aku nak buat apa? Aku tak jumpa. Saya tak jumpa. Oh, belakang pun orang tak ada siapa nak tegur yang ramai-ramai tak tegur. Jauh belakang. Lakum dinukum waliyadin. Allah bikakum. Allahu akbar. Sujud. Rokok. Tidak. Sujud. Dulu ada sujud. Naik balik. Allahu akbar. Aku dah lega. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah lagi. Mahir Al-Mokli. Waladhdallin. Tadi 40 di 80. Allahu akbar. Lagi jantung tuk. Kalau nampak ajar pun keluar. Alamak, tadi aku nak baca apa tadi aku nak baca kuliah yul kafirun. Ini kalau aku baca Quran Allah lagi aku teruk. Di 4 huruf ayat. Alah, apa ni pula aku nak baca apa? Tabatnya dah keluar. Tabatnya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik saya belajar sikit taranum dan saya belajar tajwid. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ba dia ada sabdu qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra. Tabat yada abi lahabin wa tab. Oh, best. Habis qalqalah sudah cantik. Allahu akbar. Subhanallah azim. Ya Allah. Ada yang baru datang jadi aku dengar dia sambil baca dia dengar. Kita tak pernah jadi. Solat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Kasih baik. Aku nak sujud. Jangan buat. Ada aku diam doa kunut. Allahumma laka sumtu. Itu doa puasa. Allahumma barik lana. Itu doa makan. Aku doa Allah itu jauh sebut. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait wa hdina fi man afid. Saya sama. Bagi salam semua orang tengok muka saya tengok muka semua orang. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab apa kita takut? Sebab kita jarang-jarang buat. Bila kita jarang-jarang buat, kita memang tak ready. Dan saya sendiri pun tak ready.
Dan kita kena, bukanlah meminta lah, kita hadir-hadir majlis ilmu, kita pergi surau, kita pergi An-An, kita yakin dan kita minta, tak apa. Kalau orang tak bagi suruh pun terus pergi jadi imam. Yang laki-laki lah, perempuan janganlah pula tiba-tiba dah dia saya jadi imam katakan. Hilang akal ni siapa mengajar orang ni kan. Jadilah imam di mana-mana surau, jadilah imam di rumah supaya kita boleh praktikkan. Kita selalu rehearsal. Bila kita rehearsal, kita praktik dan kita akan orang tolak anytime. Anytime. Dan kita belajar masuk bagi-bagi majlis ilmu sebab ada satu kampung ni. Sebelum saya pass kepada kau berapa? Kita ada kau? Jam aku terbalik ni 4:20. Baru kita ada. Okey, apalah ini kita lagi cerita tu bersama. Kemudian saya pass baton kepada Skrip Ruby bersama dengan DJ Irwan Shah, dan kita akan kembali selepas ini hanya di KLFM Radio nombor 1 orang KL. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syamsul Qawau dari studio A tadi, dan kembali bersama saya DJ Irwan Shah di KLFM Berentak Alternatif Kota. So segak-segak ketua kan. Okey, jadi hamba tuan-tuan. Syukur Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya semua juga. Macam saya duduk sebelah Ustaz dalam ceramah pula sebelah. Jadi anda kalau berperhati dengan apa disampaikan, anda boleh undi sekarang, typekan Syamsul Qawau di bawah tu nombor. Untuk jangan cerita semua kan. Okey, dan satu perkongsian yang menarik petani. Saya pun tak tahu apa nak dikongsikan lagi. Tapi puasa kan? Puasa dulu-dulu dengan puasa sekarang berbeza. Yang saya tak faham lah kan. Dia sebenarnya tuan-tuan yang mulia, kakak-kakak, abang-abang semua, pada saya benda yang mahal, hidayat. Hidayat ni satu benda yang paling mahal dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita nampak ada satu benda mahal dalam dunia kita, mahalnya benda ni pun sebenarnya tak mahal lagi. Hidayatlah benda yang paling mahal di sisi Allah, yang mana dengan hidayat tadi, satu orang yang ada duit ke tak ada duit, yang wanita atau lelaki, yang orang kaya atau miskin, orang kampung, orang bandar, sihat, sakit, dengan hidayatlah dapat membezakan antara yang batil dengan yang hak. Dia bukan sebab tak apalah, aku ni bukan tak nak beriman, duit tak ada. Dia bukan sebab dia orang tu tak nak beriman sebab dia orang miskin. Bukan sebab dia miskin dia mencuri. Tapi kena dia tak dapat hidayah. Ada juga orang kaya yang mencuri. Cuma mungkin tak diwar-warkan di media-media masa kan. Sebab mungkin orang kaya dia boleh tutup cerita kan, dia boleh bayar duit semua. Tapi sebenarnya bukan sebab dia kaya atau miskin, atau sebab dia sihat atau sakit. Kenapa kau curi ubat kat ni? Sebab masa sakit. Bukan, sebab dia tak dapat hidayah. Jadi hidayah ni satu benda yang mahal tuan-tuan. Jadi kita ulama kata kenalah selalu risau. Sebab tu dalam solat pun Allah ajar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah minta kita, ajar kita supaya dalam solat tadi kita hari-hari minta hidayah, kita tak sedar. Saya sini pun kadang duduk seorang, mana aku dia dapat hidayah kan? Padahal dulu aku jauh pada Allah, tak pernah fikir nak pergi semayang, tak pernah fikir aku nak sepanjang kot sampai putih-putih macam ni. Tapi kita tak sedar sebenarnya bila ada masa. Sebenarnya kita ni, ialah masing-masing ada sejarah masing-masing. Ada masa kadang kita ni zaman-zaman jahil dulu pun rasa-rasa agak-agak nak semayang. Tapi kadang waktu agak-agak tu lah kadang kita kusyuk, baca pun sungguh-sungguh kan. Nanti yang asal minggu depan kita datang balik. Tapi waktu kusyuk tu lah tiba-tiba dengan penuh ideramnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebab kesatian kita tak tahu apa kita baca, macam cakap yang kita baca, tapi apa yang kita baca kita tak faham. Rupa kita sedang meminta hidayah. Sebab doa Al-Fatihah itulah doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus ya Allah. Hidayah yang selama ni aku tak pernah dapat. Susah nak bangun subuh, nak baca Quran susah, dah buka Quran tapi nak baca susah. Dah niat puasa dah sahur dah. Sebelum zuhur dah buka dah. Bila kawan tanya, kau awal buka? Kau tak dengar ke Ustaz orang Sohor Bani Leman KLFM kita dicakap dalam rancangan zikra? Apa dia? Kata melewatkan sahur dapat pahala tau. Ni aku buatkan waktu zuhur ni nak lewatkan pahala kau. Sahur lah ni. Oh suka kau ya. Ini waktu zuhur, yalah, dia ambil dua dalam satu. Ustaz semalam pula kata, Ustaz Syukri pada pusat zakat KLFM juga cerita. Dia kata mencepatkan buka pun dapat pahala. Aku himpunkan sekali zuhur dengan subuh sahur dengan buka tu dia buat waktu zuhur. Besar pahala apa kata? Oh, fatwa kau sendiri.
Kalau tak dapat hidayat, dia nak puasa, tapi dia tak ada kekuatan. Jadi hidayat lah yang memegang peranan sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, pertama ulama ajar kita pertama untuk hidayat untuk diri kita kena selalu risau. Sebab Allah, ulama beritahu, Nabi pernah cakap dalam sahabat, hidayat yang ada ke hati kita Allah boleh ubah lebih laju kita pusingkan jari ni. Kita pusing jari ni, dan hidayat hati kita Allah boleh ubah, boleh keluarkan dalam masa sekilip mata. Sebab tu benda yang pertama sekali kita kena risau. Bukan risau nak kaya nanti duit tiket bas tak ada, bukan risau sebab apa ni gaji tak keluar lagi, hutang masih dah tumpah dah tapi tak sempat nak bayar. Ini risau-risau nombor 30, 40, 50. Risau kita di hari raya pertama, kita masih lagi kekal tak dalam hidayat yang ada dalam bulan Ramadan. Teman saya nak baca semalam tak? Baik, dia. Saya ni naik kereta pun jarang dengar radio, orang tekan-tekan terdengar lagu Maizin baru-baru ni. Ramadan, lirik dia tu boleh nak sepanjang tahun tu Ramadan. Saya dengan anak saya pun tersenyum. Saya kata, dah Allah takdirkan Ramadan sebulan pun dah syukur. Sebulan ni pun sangat-sangat kita nak tahan. Ni nak setahun Ramadan, habis takkan nak sepanjang tahun tu. Dalam kelisan tu Ramadan, lepas ni Ramadan, lepas Ramadan. Habis Syawal, Rejab, Syaban nak tak mana. Siapa buat lagu tu pun saya tak tahu siapa buat lirik. Okeylah, tak kisahlah, semangat mencintai Ramadan tu. Ya, sungguh-sungguh. So boleh nak sepanjang tahun tu Ramadan, jangan tinggalkan kami. Cakap dengan saya, Ramadan tu pasti tinggalkan kita. Yang penting, amalan kita bulan Ramadan tu, kita masih kekal atau kita tinggalkan. Kita ni kadang, ya saya sendiri pun macam tu juga dulu-dulu kan. Kau boleh dapat Ramadan, masing-masing buat idea untuk program radio malam tu. Ciklah lirik-lirik yang boleh berpuing-puing, yang putih-putih. Ramadan, kalau boleh aku nak bersamamu selalu kan. Tapi bila pagi raya pula, dapat idea lain pula. Bila Syawal tiba menjelma, kegembiraan terserah. Yang kau boleh Ramadan kamu hilang. Tak mana kau Syawal pula kaki macam tu. Macam kita kalau ada dua bini kan, dengan bini kamu sayang, sayanglah. Isi kalau sayang tak ada sebelah abang, tak hidup abang. Bagaimana kita, dinda. Bini kedua tu lah kan. Tak nampak mampu nampaknya. Dan tu kat kita tuan-tuan. Jadi sebenarnya Ramadan pasti akan berlalu lepas ni. Kita nak tak nak, dia akan tinggalkan kita. Tapi amalan kita yang ada bulan Ramadan, kita jaga mata, jaga telinga, rajin duduk majlis ilmu, dan jaga solat di awal waktu. Sebab makan pun tak ada, sarapan pun tak ada, duha jaga. Dapat tak kita konsisten kan sampai bulan lepas Ramadan? Ini yang sebenarnya Allah nak. Ini yang Allah nak. Allah terbiar kita. Bukan kita kena menjadi ustaz. Agama ni jangan kita rasa, ya aku ni pun bukan ustaz, amalan simpel-simpel segala. Tak, agama ni bukan Allah letak syarat kau kena ustaz kau boleh nampak hebat. Kau kena ulama, kau kena jadi maulana, kau kena anak ustazah, kau anak imam masjid, kau kena jadi anak bilal masjid, kau anak pusing masjid, kau kena macam ni. Jangan letak agama ni sebagai satu tekanan. Kita kena letak agama ni lah satu peluang untuk kita bercinta dengan Allah SWT. Macam seorang sahabat kita, Dedi Sulaiman kan, seorang rockers muzik metal di Bali dapat hidayat. Dia kata satu orang yang cinta pada isteri, mustahil dia akan cinta pada Allah. Satu orang cinta suami pun mustahil dia cinta pada Allah. Satu orang cinta pada anak-anak pun mustahil dia cinta pada Allah. Tapi satu orang yang mencintai Allah, pasti dia akan cinta isteri kerana Allah. Dia akan cinta suami kerana Allah. Dia akan cinta anak kerana Allah. Dia akan cinta seluruh makhluk Allah kerana Allah. Apa bukti dia akan gunakan seluruh makhluk yang dia dikelilingi dia untuk dapat redha Allah. Inilah jalan saya kadang-kadang sebagai untuk saya punya last penutup saya. Gunalah agama ni sebagai penyelesaian setiap masalah kita. Contoh kalau ibu-ibu, kakak-kakak yang awal rumah tangga ada masalah suami, janganlah cerita buruk suami dengan siapa-siapa sebelum terlalu gairah sangat nak pergi jabat agama, nak mengadu dengan dia. Merujuklah dengan Allah. Merujuklah dengan Allah, carilah jalan agama, belajarlah mencintai Allah dengan cara duduk, ya Allah, apalah dosa aku sehingga aku diuji, ditunjukkan buruk suami daripada aku. InsyaAllah akan bermulalah tarbiyah kita. Akan mulalah kita mula doa kebaikan untuk suami kita. Di situlah akan mula cinta pada Allah. Tapi kalau dia cari cinta pada suami, nampak buruk suami, dia akan bawakan, tak saya dulu mula kenal dia punya baik, tidak semua tak mati, dah 6 tahun kahwin, dah nak 3 ni dah buat perangai. Sebab apa dia nampak buruk suami? Sebab dia nampak cinta makhluk. Kalau nampak makhluk dia semua tak betul. Memanglah kita semua takkan sempurna sampai bila-bila. Sebab tu yang paling penting, kita mula cintalah pada Allah. Jadi kita guna semua makhluk. Gunakan isteri untuk reda Allah, gunakan anak untuk reda Allah, gunakan segala makhluk. Guna kita untuk reda Allah, guna motor untuk reda Allah, guna kamera untuk reda Allah, semua untuk reda Allah.
Maka Allah akan bersama kita. Jadi segala benda makhluk yang ada pun kita selesa, kalau benda tu tak ada pun kita rasa selesa. Sebab semua datang daripada Allah juga. Takkanlah berlaku perebutan, tak berlaku dengki. Dia baru kerja sebulan dah pakai lira, aku dah kerja 5 tahun pun pakai kancil ni, mesti ada bos lebih ni. Dia pakai toyol ni, dia pakai santau ni, dia bos lebih, macam-macam. Kita tak belajar itu, bahawa Allah nak bagi siapa-siapa Allah nak bagi. Bukan dia orang tu baik dengan bos ke, tak baik bos ke, dia menteri ke, dia rakyat ke, siapa pun. Allah tu maha kaya, dia rasa nak bagi budak hujung kampung tiba-tiba kaya pun dia boleh kaya. Seorang atas bukit, rumah banglo besar, duduk kat bukit setiausaha, tiba-tiba nak buat bukit setiausaha tu retak, semua rumah atas tu kena bina pun Allah boleh buat. Sebab tempat yang tak runtuh-runtuh pun bukit setiausaha tu, tapi rumah atas semua dah kosong. Sebab takut rumah tu runtuh. Sampai sekarang tak runtuh-runtuh. Allah nak ubah, nak pindah dia orang duduk bawah, Allah boleh buat. Allah boleh buat satu orang duduk bawah, boleh ni atas. Ini Allah punya kerja. Dan kita yang menghadapi suasana tu kena reda, ni semua Allah punya kerja. Kenapa suami aku macam ni? Semua ujian daripada Allah. Kenapa bini aku macam ni? Balik tidur, masak tidak? Semua ujian daripada Allah. Tak apalah, aku masak. Jadi insya-Allah kan, penyelesaian kehidupan, masalah tempat kerja, masalah anak, kita carilah agama saya. Sebab Allah hantar Nabi untuk bawa agama. Allah tak hantar Nabi untuk selesaikan masalah dengan futsal. Allah tak hantar Nabi selesaikan masalah dengan karaoke. Tapi karaoke bawa agama, insya-Allah selesai masalah. Ini kalau tak bawa agama dan karaoke, dah balik pun masalah lagi. Isyak malah lagi. Akan datang masalah ni, datang jiran sebelah. Betul tak aku tengah sembahyang isyak tadi? Ulang-ulang satu surah Al-Quran 10 kali aku ulang. Sebab kau punya melalak, suruh tak sampai. Datang masalah lain pula. Kalau dia ada agama, nak masuk maghrib ni, kita berhenti nyanyi dulu bang. Rumah jiran-jiran, nak pergi masjid dulu. Saya sembahyang, lagi malam kita sambung. Tak apa kan? Ini agama. Jadi insyaAllah kan, yang baik semua datang daripada Allah. Kita dah berapa dah? Nak suasana. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi mana yang tak baik tu pun datang daripada Allah. Nak menunjukkan kelemahan saya, manusia yang tidak sempurna sampai bila-bila. Ini memang sempurna itu Allah SWT. Jadi dengan Allah kita mohon ampun. Dengan kat sini saya minta maaf. Jadi apa ini sampaikan ada kekurangan, yang baik kita jadikan iktibar dan tarbiyah, yang tak baik kita simpan sebagai satu jalan. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadil Haji Syamsul untuk doa. Baik, para sekalian, mari kita sama-sama berdatangan di bulan Ramadan yang cukup barakah ini. Kerana Allah SWT menjanjikan antara dekat-dekat waktunya ada juga orang yang sedang puasa ini Allah akan makbulkan doanya. Jadi mari kita sama-sama berdatangan dan mengambilkan doa yang akan dibacakan oleh saya. Saya taklah pandai sangat berdoa, tapi inilah antara doa-doa yang saya selalu baca di hadapan isteri dan anak-anak saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu kafiun mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdatangan kepadamu ya Allah, kami meminta padamu ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, seperti mana janjimu ya Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah nescaya Engkau akan makbulkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertama-tamanya Allah kami berdatangan mohon ampun segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami, suami dan istri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Tidak dilupakan juga ya Allah dosa guru-guru yang pernah juga telah mendidik kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kawan-kawan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kawan-kawan suami dan istri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kawan-kawan anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat sampai hidup atau telah meninggal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari malapetaka, bala bencana, kecelakaan, kemalangan hidup di dunia serta di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahkan urusan kami ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ketika nyawa sampai ke kerongkong kami ya Allah, permudahkanlah ya Allah, dan dapatkanlah kami mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, permudahkan urusan kami ketika kami di kubur kami nanti ya Allah. Kuburmu itu ya Allah gelap dan juga ya Allah sakit ya Allah. Terangilah kubur kami dan juga lapangkanlah kubur kami ya Allah. Permudahkan urusan kami ketika kami dibangkitkan olehmu untuk menuju kepada mahsyar-Mu ya Allah. Pada padang mahsyar-Mu ramai orang ya Allah, lapangkanlah untuk kami ya Allah.
dan dapatkah kami bernaung di bawah arasy-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ketika nama kami disebut dan dipanggil untuk dihisab di hadapan-Mu ya Allah, perserahkanlah buku catatan kami dan kami menerima dengan tangan kanan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami ditimbang di mizan-Mu ya Allah, dapatkanlah kami syafaat dari kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beratkanlah timbangan kebaikan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudah urusan kami ketika kami meniti titian sirat-Mu ya Allah untuk menuju ke syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa Nabi neraka-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ini ya Allah Ramadan terakhir untuk kami ya Allah, lipat gandakanlah pahala kami agar kami menerima anugerah syurga-Mu ya Allah. Dan jika kami dipanjangkan umur kami lagi Allah, dapatkanlah kami berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dan juga yang akan datang lagi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innakum taqabbalun. Dan sebelum berakhir, satu permintaan daripada saya untuk abang-abang, kakak-kakak sekiranya sebelum berbuka nanti atau setiap kali lepas solat 5 waktu malam nanti sebelum waktu Qiyamulan, saya minta sangat doa-doa lah supaya kita doakan supaya hidayah ni kekal dalam diri kita, dan doalah rakan-rakan artis kita dan semua manusia masih jauh tu pun dapat hidayah. Dan doalah untuk kami berdua kat sini juga kan, boleh kekal dalam hidayah juga sampai kita dah tak ada lagi kat dunia ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.